Assalamualaikum. Shmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal part 2, 10 jutsu terlarang yang paling berbahaya dalam anime Naruto. Sebelum ni aku dah pernah listkan 10 jutsu terlarang dalam satu video. Jadi korang jangan tanya pula, "Bang, mana teknik Sozo Saisei? Mana teknik Rasen Shuriken?" Mungkin ada beberapa jutsu yang tak ada dalam list untuk video kali ni, dah ada dalam list untuk video sebelum ni. Jadi kalau korang tak tengok lagi video untuk part 1, habis je video ni korang boleh layan pula untuk video tu. Sebelum kita sambung lagi video, baru-baru ni daripada cap.exclusive21 ada hantar 2 cap anime dekat aku. Satu yang aku tengah pakai ni, lagi satu yang ni. Dua-dua cap yang aku dapat ni design One Piece. Dia punya design memang cantik gila lah. Dua-dua ni memang aku suka. Untuk kualiti pula aku tak nak cakap banyak. Aku boleh cakap sekarang ni antara cap yang paling favourite aku suka pakai. Diorang bukannya hanya ada topi design anime je tau. Diorang juga ada 300 design yang berbeza untuk cap dan snapback. Semua memang padu, memang cantik-cantik. Apa yang lagi bestnya sekarang ni, Cap Exclusive 21 tengah buat sales untuk raya. So harga memang tengah cun gila lah. Setiap pembelian korang akan dapat satu free gift. Jadi tunggu apa lagi? Kalau korang nak dapatkan cap dan snapback, korang boleh pergi dekat IG cap.exclusive21. Okey, dah settle. Jom kita sambung lain video balik. Macam apa yang aku pernah cakap untuk dalam video sebelum ni, ada lagi beberapa jutsu yang terlarang aku tak masukkan dalam list. Dan sebenarnya bukannya semua jutsu yang cukup kuat dilabel sebagai jutsu yang terlarang. Contohnya macam teknik Chibaku Tensei. Teknik Chibaku Tensei bukannya dilabel sebagai teknik Kinjutsu tau. Teknik Chibaku Tensei hanya dilabel sebagai ninjutsu, Kekkei Genkai, dojutsu dan fuinjutsu. Jadi jangan salah faham, okey? Macam biasa untuk dalam video ni semuanya pendapat aku. Dan kalau korang ada pendapat lain ataupun ada beberapa jutsu yang aku tak masukkan dalam list ni ataupun dalam list untuk part 1, korang boleh drop je komen dekat bawah. Yang ke-10 ialah teknik Tenno Juin ataupun Cursed Seal of Heaven and Earth. Teknik ni telah diciptakan oleh Orochimaru yang bertujuan untuk memanipulasikan minda seseorang untuk mendapatkan tubuh yang baru. Contohnya macam Uchiha Sasuke. Disebabkan Sasuke telah mendapat kesmak dari Orochimaru, membuatkan kekuatan dan cakra dia meningkat lebih tinggi dari yang asal. Buktinya kita boleh tengok bila Sasuke dah mengaktifkan kesmak dia ke tahap yang kedua, Sasuke mampu untuk bersaing dengan Naruto yang dah keluar satu ekor. Apa yang bahayanya pasal kesmak ni, Orochimaru boleh manipulate otak Sasuke supaya dia boleh dapatkan tubuh Uchiha Sasuke. Dikatakan oleh Kabuto, kesmak yang telah diberikan oleh Orochimaru tu berisi dengan cakra Orochimaru sendiri. Dan bukannya Sasuke je yang telah peroleh kesmak dari Orochimaru, malah ada beberapa lagi orang yang memperoleh kesmak ni juga. Contohnya macam Kimimaro dan Anko. Yang ke-9 ialah Taju Kage Bunshin no Jutsu yang selalu digunakan oleh Naruto. Korang mesti pelik kan? Kenapa Taju Kage Bunshin no Jutsu ni pun dilabel sebagai jutsu yang terlarang juga? Padahal Naruto selalu pakai okey je. Okey, teknik Taju Kage Bunshin no Jutsu ni pun sama je macam Kage Bunshin yang biasa. Cumanya klon yang telah dibuat oleh pengguna akan muncul dalam jumlah bilangan yang cukup besar. Contohnya kalau Kage Bunshin hanya muncul 7 orang je, tapi kalau Taju Kage Bunshin pula akan muncul seramai 37 orang. Ni contohlah. Jadi disebabkan tu, pengguna akan menggunakan cakra yang cukup besar dan cukup berisiko kepada pengguna. Sebab itulah teknik Kage Bunshin yang normal dikatakan teknik level Jonin je yang boleh gunakan. Kalau untuk teknik Taju Kage Bunshin no Jutsu pula, menjadikan jutsu ni sebagai jutsu yang terlarang dan hanya level Hokage je boleh gunakan. Kalau untuk kes Naruto yang mampu untuk menggunakan teknik Taju Kage Bunshin no Jutsu sewaktu dia masih lagi kecil tu, untuk Naruto dia special lah, dia lain sikit. Naruto boleh gunakan teknik Taju Kage Bunshin no Jutsu disebabkan waktu dia kecil dia pernah curi satu scroll yang mengandungi banyak jutsu, dan disebabkan dia juga mempunyai cakra yang cukup besar hasil dari QB yang ada dalam badan dia, dan dia juga merupakan berasal dari klan Uzumaki. Yang ke-8 ialah Soja Sosai no Jutsu ataupun Twin Snake Mutual Deck Teknik.
Teknik ni telah diajar oleh Orochimaru kepada Mitarashi Anko, yang mana untuk teknik ni tak pernah pun lagi ditunjukkan dalam anime ataupun manga. Cumanya Anko hampir je nak gunakan jutsu ni untuk membunuh Orochimaru sewaktu dalam Chunin exam. Teknik ni berfungsi dengan pengguna akan menarik salah satu tangan mangsa dan akan memaksa mangsa untuk sempurnakan hand seal bersama dengan pengguna. Jadi kalaulah hand seal tu sempurna, dikatakan pengguna akan korbankan diri dia bersama dengan mangsa. Macam mana cara diorang terkorban tu kita pun tak tahulah, sebab dalam anime pun tak ditunjukkan lagi. Tapi kalau dalam game Naruto ada tunjuk macam mana cara teknik ni berfungsi, dengan bila jutsu ni sempurna akan muncul dua ular yang akan membelit badan pengguna dan badan mangsa, sehinggalah kedua-dua mereka mati. Jadi macam itulah pengguna akan korbankan diri dia bersama dengan mangsa. Yang ketujuh pula ialah Kodoku no Jutsu ataupun Jar of Poison teknik yang telah digunakan oleh Aburame Torune sewaktu dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat. Teknik ni berfungsi dengan Torune akan menggunakan teknik Renkaichu, iaitu racun pembunuh, dan dia akan mengumpulkan mayat-mayat yang telah dijangkiti racun dia tu ke dalam satu tempat. Jadi disebabkan mayat-mayat tu dah mula membusuk dan akan mengeluarkan gas, Torune pun mulalah perform teknik Jar of Poison yang akan menyalakan letupan dekat situ dan akan melepaskan serangga-serangga yang cukup berbisa. Jadi memang cukup bahayalah kalau ada sesiapa yang ada dekat area tu, memang berpotensi tinggi untuk dijangkiti. Jadi untuk dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat tu, Aburame Shino pun telah menghentikan Aburame Torune yang telah diedotensikan ketika waktu tu. Seterusnya ialah Iwagakure Kinjutsu yang digunakan oleh Deidara. Contohnya macam C0, C1, C2, C3, Side Bombing Clone. Semua tu termasuklah dalam Iwagakure Kinjutsu. Cumanya nama spesifik untuk Kinjutsu yang telah digunakan oleh Deidara tu memang tak diketahui sampailah sekarang. Semua teknik yang aku cakap tadi tu akan menghasilkan letupan yang cukup besar. Iwagakure Kinjutsu ni berfungsi dengan Deidara akan menguli cakra menjadi bahan macam tanah liat. Jadi disebabkan tu Deidara pun bolehlah buat macam-macam bentuk. Lepas tu dia akan animasikan benda tu dan dia pun boleh kawal objek tersebut dari jarak yang jauh. Deidara telah mencuri teknik ni disebabkan dia nak cipta satu seni yang paling hebat untuk dia. Dengan Deidara pun menggabungkan teknik tu dengan Kekkei Genkai Explosion Release dan terhasillah serangan macam C0, C1 dan sebagainya lah. Teknik ni memang cukup bahaya disebabkan dengan Deidara telah membuat C0, benda tu boleh mengakibatkan terhasilnya letupan yang cukup besar sejauh 10 km dan boleh mengakibatkan juga akan menghancurkan sesebuah desa. Yang kelima ialah teknik Asakujaku ataupun Morning Peacock yang digunakan oleh Might Guide sewaktu bertarung dengan Kisame. Waktu match ni Guy juga bersama dengan tim dia, iaitu Tenten, Rodley dengan Neji. Dikatakan oleh Might Guide, teknik ni merupakan antara teknik taijutsu pembunuh yang mana prinsip Asakujaku adalah dengan cepat membuka 6 dari 8 pintu dan terus je menyerang musuh tanpa henti. Kita dapat tengok dalam match Might Guide lawan dengan Kisame, Guy telah menendang Kisame ke udara. Lepas tu Guy terus je lompat ke udara dan dia terus je melakukan tumbukan yang cukup laju dekat Kisame. Hasil dari kelajuan tumbukan tersebut sampaikan tumbukan Guy dapat menghasilkan api. Jadi itulah teknik yang digelar Asakujaku. Teknik ni memang cukup kuat sampai dikatakan mampu untuk menghentikan Tail Beast yang sekuat Six Tail. Yang keempat pula ialah Yonggu ataupun Earth Grudge Fear yang digunakan oleh Kakuzu. Teknik ni membolehkan Kakuzu memanipulasikan benang hitam yang cukup besar untuk dia buat apa-apa pun. Teknik ni lah yang membuatkan Kakuzu menjadi seorang yang immortal disebabkan Kakuzu mampu untuk mencuri jantung orang lain yang masih lagi berfungsi dan lepas dia dari itu dia akan jahitkan dekat badan dia sendiri yang membuatkan jangka hayat Kakuzu akan bertambah. Jadi kita boleh nampak Kakuzu mempunyai 5 jantung
jantung yang berlainan dan dia boleh memanipulasikan jantung-jantung tu menggunakan benang hitam dia menjadi tentera untuk Kakuzu. Benda ni kita boleh tengok sewaktu dalam pertarungan di antara tim 10 dan Kakashi menentang Hidan dan Kakuzu. Jadi cara untuk membunuh Kakuzu tak boleh hanya hancurkan satu jantung je, kena hancurkan kelima-lima jantung dulu yang ada dekat Kakuzu, barulah Kakuzu mati. Yang ketiga ialah Dohatsuten ataupun Fury. Sebenarnya untuk teknik ni boleh je kalau nak letak dekat nombor 1, sebab teknik ni memang cukup bahaya sampaikan Hokage yang ketiga sendiri suruh labelkan teknik ni sebagai jutsu yang terlarang. Teknik ni mampu menghasilkan letupan yang cukup besar dan mampu untuk menghancurkan sesebuah desa, sama je macam Shinra Tensei. Tapi untuk teknik Shinra Tensei dia berfungsi dengan daya menolak, tapi untuk teknik Dohatsuten akan menghasilkan letupan yang cukup besar dan juga boleh menyebabkan ramai orang yang terkorban. Teknik ni telah dikembangkan oleh Enno Gyoja dan dia telah menanamkan teknik ni dekat belakang badan cucu dia sendiri, iaitu Hotaru, yang membuatkan Hotaru sebagai senjata yang memusnahkan. Yang kedua ialah Fushi Tensei ataupun Living Corpse Reincarnation. Untuk teknik ni sebenarnya paling complicated untuk dijelaskan, tapi aku akan cuba ringkaskan lah bagi senang untuk faham. Teknik ni telah digunakan oleh Orochimaru yang membuatkan dia ni memang susah sangat nak mati. Teknik Fushi Tensei ni juga digelar sebagai teknik yang mampu mengekalkan muda dan mampu untuk memberikan keabadian dekat pengguna. Orochimaru akan menyediakan tubuh orang lain untuk dia pindah ke tubuh tersebut, tapi dikatakan Orochimaru hanya mampu untuk gunakan teknik ni dalam masa 3 tahun sekali je. Sebab itulah dia kena tunggu selama 3 tahun untuk mengambil tubuh Uchiha Sasuke. Tapi malangnya penantian dia tu macam sia-sia jugalah, disebabkan dia telah gagal dalam proses untuk mengambil tubuh Uchiha Sasuke. Dan bila dah masuk 3 tahun yang terakhir tu, dia kena cari tubuh yang baru, disebabkan tubuh yang dia tengah gunakan waktu tu dah mula lemah. Tapi dikatakan juga kalau Orochimaru dapat tubuh yang paling sesuai, dia mampu untuk kekal dekat tubuh tersebut untuk selamanya. Dan Orochimaru beranggapan tubuh yang paling sesuai untuk dia adalah Uchiha Sasuke dan Kimimaro. Kalau tak silap juga, Orochimaru dah gunakan sebanyak 4 body yang berbeza. Yang pertama ialah teknik Kisho Tensei ataupun One on Life Reincarnation yang telah digunakan oleh Nenek Chio untuk menyelamatkan Gaara. Teknik ni simple je bagi aku, tapi bayaran dia memang cukup tinggi. Dengan pengguna akan memberikan kekuatan hidup dia dekat sasaran. Lagi senang nak bagi faham, kalau dalam kes Gaara dengan Nenek Chio, sebenarnya Gaara dah mati dah pun waktu tu, disebabkan kumpulan Akatsuki dah serap Shukaku keluar dari badan Gaara. Jadi Nenek Chio pun telah perform teknik Kisho Tensei untuk kembalikan Gaara hidup semula. Tapi untuk bayaran teknik ni merupakan nyawa untuk Nenek Chio. Teknik ni seakan sama je macam teknik Rinne Tensei, tapi untuk teknik Rinne Tensei kan dia mampu untuk mengembalikan jiwa orang yang dah mati tu dalam skala yang besar. Tapi untuk teknik Kisho Tensei ni memang akan fokus dekat sasaran dia sahaja. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.